yang diketuai oleh Daulah Badwi dan Datuk Idris Yusof JE. Nak baku hamba lagi tu. Bola kerik lawi. Oleh itu, pisang emas dibawa belayar. Masuk sebiji di atas peti. Jamuh tak usah tadi memang bergegar. InsyaAllah jamuh tak akhir harawa pula. Pasti mencuit hati. Dengan kehormatnya, majlis mempersilakan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. Surah Az-Zalzalah ayat 1 sehingga 8 yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yakni yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu yakni Allah telah memerintahkan yakni yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka yakni balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat yakni balasannya pula. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah,
lagi kita kasihi, lagi kita kenali. Pada sahabatku Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis ceramah pada malam ini. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali. Merangkap bekas Exco Kerajaan Negeri Terengganu, Darul Iman, pendakwah terkenal, pemidato tersohor di dalam negara dan di luar negara kita, tidak lain tidak bukan Kekanda Al-Fadhil Ustaz Razali Ahmad yang telah menyampaikan pidatonya yang begitu memberangsangkan untuk mengembalikan, memulihkan tenaga semangat rohaniah kita untuk kembali terus bersama membangun bersama Islam. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, merangkap Ketua Penerangan Parti Al-Islam Malaysia PAS kawasan Marang, Al-Fadhil Ustaz Hassan Yusof. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, kepada keseluruhan kepimpinan Parti Al-Islam Malaysia PAS, khususnya di kawasan Cawangan, Ru, Rengget ini, dan kepada seluruh yang terlibat, Dewan Ulama PAS, Dewan Muslimat PAS, Dewan Pemuda, dan tidak ketinggalan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ahli Bait serumah tangga kerana mengizinkan dataran yang cukup indah permai di pesisiran pantai Marang ini diadakan suatu perhimpunan besar umat Islam menjelang dengan Hari Raya Korban yang akan kita langsungkan, akan kita rayakan insya-Allah sehari dua lagi. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak serta sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberikan taufik dan hidayah daripada Tuhan punya dunia. Alhamdulillah, dalam rangka perjalanan dakwah selepas musim pilihan raya dan setelah hari raya Aidilfitri yang lalu, memanglah kita melihat di dalam mana-mana program Barisan Alternatif Parti Al-Islam Malaysia PAS, Parti Rakyat Keadilan Malaysia, sememangnya ada di sana sedikit tanda-tanda kejutan kerana keputusan pilihan raya yang sememangnya membingungkan, rata-rata memeningkan kita. Walau bagaimanapun, apa yang tersurat kita terimalah, dan apa yang tersirat nanti Allah akan membicarakannya di Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, yang ketika itu tidak ada kroni-kroni, tidak ada puak-puak, tidak ada suku dan sakat. Semuanya kebenaran, qulil haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Justru alhamdulillah, dalam nak membawa kebenaran daripada Allah, Allah tak berkecek pada kita secara direct begitu. Maka diutus para Rasul alaihimussalatu wassalam, diutus para Nabi alaihimussalatu wassalam, sehinggalah kepada ulama-ulama yang inginkan melihat supaya bumi ini, yang inginkan melihat supaya manusia ini, yang inginkan melihat supaya Allah yang menjadikan kita itu terus-menerus berpegang kepada tiga konsep, iaitulah pertamanya, bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita dengan sesama insan, dan bagaimana kita, cara kita terhadap sesama makhluk yang disebut alam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah, kalau kita tengoklah di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Taala menyebut dalam suratul Qasas ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Sadaqallahul azim. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Begitu juga ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi di dalam satu surah. Surah Ar-Rum ayat 41. Allah Taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul azim. Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari yakni akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali yakni ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara petikan-petikan daripada ayat-ayat Allah, khususnya berkenaan dengan bencana ombak besar tsunami yang melanda lebih kurang seluruh Asia baru-baru ini. Ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Bukan sahaja ayat-ayat Allah berkumandang, bahkan di Indonesia yang begitu sekali kelang kelibut dengan peristiwa tragedi yang menimpa khususnya di Bandar Aceh. Penyanyi-penyanyi Indonesia pun sekarang terus menciptakan lagu dengan cara mereka. Sebab itu kalau sekarang ini di Aceh, tuan-tuan, di radio-radio Indonesia bergema lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Indonesia, Sherina. Lirik lagu ciptaan Chosi Pratama yang berkumandang menceritakan kisah tsunami. Antara lirik-lirik lagunya, Tuhan, marahkah kau padaku? Sungguh deras curah murkamu. Kau hempaskan jarimu di ujung bandar. Tercenganglah seluruh dunia. Tuhan, mungkin kau kuabaikan. Tak ku dengarkan peringatan. Ku sakiti engkau sampai perut bumi. Maafkan kami ya Rabbi. Engkau yang perkasa. Jangan marah lagi. Biarkanlah kami songsong matahari. Engkau yang pengampun. Lindungilah kami. Memang semua ini kesalahan kami. Oh Tuhan, tolonglah kami. Oh Tuhan, lindungilah kami. Inilah corak lirik-lirik lagu sebagai peringatan. Walaupun dinyanyikan oleh seorang perempuan lah di Indonesia tu. Tapi tuan-tuan perempuan, terbalik di negara kita ini. Jadi saja 26 Disember peristiwa tragedi hitam ini berlaku. Sepatutnya bak kata Al-Fadhil Ustaz Rozali sebentar tadilah, makin banyak yang insaf. Ialah insaf jugalah tuan-tuan. Walaupun kita sambut juara lagu 2 hari lepas.
Mukadimah juara lagu Si Sarimah dengan Najib Ali, suruh orang semua bangun. Diminta semua hadirin bangun untuk kita bertafakur sekejap dengan kejadian tsunami yang melanda negara kita. Dan marilah kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Berdirilah semua. Tunduk, terpaku, bertafakur. Yang baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Lepas habis Al-Fatihah, tuan-tuan perempuan, tipa tertipu, tipu tertipah. Tipa tertipu, tipu tertipah. Dia mari lagu tipah tertipu, tuan-tuan. Lepas tu dia mari pula lagu. Tiada lagi yang lebih agung dari kalimah cintaku padamu. Ambo ingatkan kalimah yang paling agung, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuk-tuk guru wajah di surau musola di masjid, kalimah yang paling agung ialah lafaz zikir la ilaha illallah. Di sinilah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Bukan niat mencemuh. Tetapi itulah realiti di dalam sebuah negara Islam hadari ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dulu ana masuk Terengganu, tuan-tuan. Berasa hijau aja. Kemarin ana ada program di Petronas. Ana masuk aja lintah Bandar Kuantan, masuk dekat Pewajar tu, masuk je kawasan tu, Allahu Akbar. Abang tengok-tengok, Masya Allah. Ada bungkusan hadiah tepi jalan. Tulis itu hadiah apa? Cukai pintu, adik kakak. Hadiah besar kepada rakyat negeri Terengganu. Yang cukup cerdik para hadirin hadirat rahimakumullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dulu hamba bagi Terengganu waktu pemerintahan PAS. Alhamdulillah ada orang sponsor lah duduk kat hotel-hotel ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Tapi hamba duduk di hotel besar mana pun hamba tak dengar sabuk pun bunyi-bunyi macam maksiat ni. Tak kedengaran telinga hamba. Tapi tadi para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, malam tadi hamba balik dari ceramah. Ana baru nak melelapkan mata berehat untuk ceramah hari ni pula. Tengah-tengah kita baru nak baring, sekali dengar bunyi. Kuntung-kuntung-kuntah. 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 Mari mana ni? Hamba pun buka tingkap tengok ada function besar di luar daripada hotel. Dulu, taklah, tak ada. Kereta tu boleh sampai pergi tepi pantai, adik kakak. Tsunami, tak tsunami, mu punya pasal lah, dia kata. Ni, tengah nak berhibur. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maknanya tsunami belum mampu lagi rupa-rupanya mengajar kita untuk insaf. Saya mengingat diri saya yang juga kadang-kadang tersilap. Sekali dua silap tak apa, adik kakak. Tapi para hadirin, biarlah kita menjadi orang yang benar-benar disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu ada manfaat bagi orang mukmin. Orang-orang mukmin bila jadi kes tsunami, dia mesti royak innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini soal akidah, tuan-tuan. Tapi bila berlaku juga, tuan-tuan, kerana nak jaga juga bahawa menyatakan kerajaan telus, kerajaan tak buat maksiat, kerajaan tak izin, semua benda tak elok ni, comel sangat, maka pagi-pagi selepas kejadian tsunami, banyak ustaz tubik soal khabar dan televisyen. Ada yang bertanya, ustaz, ni kes tsunami ni macam-macam cara macam nak dekat-dekat kiamat ni, betul ke ustaz? Ustaz pun goyak. Pasal kiamat ni tak apalah, kita jangan fikir sangat. Ya, kiamat memang kiamat, tapi jangan fikir sangat. Dalam Quran, start daripada juzuk amma yatasaalun.
Start daripada surah An-Naba membawa hujung kebanyakannya kira surah bakal apa yang bakal berlangsung, apa yang bakal berlaku, kedahsyatan hari yaumil qiyamah. Tiba-tiba bila jadi kes peringatan tsunami macam ni, ada ustaz lagi nak bela, dia kata apa? Tak usah fikir sangat soal kiamat. Kiamat semua kiamat juga, tapi kita ni kena membangun teguh. Kita tidak tolak pembangunan, tuan-tuan. Kita mestilah menumpukan kepada sains dan teknologi. Kita tidak tolak sains dan teknologi, tetapi sains dan teknologi jelas telah terbukti apabila berlaku peristiwa World Trade Center 11 September. 2 kapal terbang yang tidak diundang landing dalam pejabat di bangunan World Trade Center 22 hingga runtuh mengorbankan 2,000 orang pada 11 September 2001. Adakah kita nak nyatakan New York City, Amerika yang cukup hebat dalam pasar sains dan teknologi, mengapa masih berlaku perkara-perkara insiden besar begitu? Menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak apalah kalau hak jenis sains dan teknologi punya mengaji royak lagu tu. Ini ada kakak ustaz juga royak lagu tu juga. Tak kira lah ustaz cat warna coklat ke biru ke rambut semua. Kacak kadang-kadang macam mana ustaz. Oh cakap pun dah tak apa-apa jelas. Yang ni semuanya sebenarnya kita manusia. Tak tahu apa dia cakap. Ustaz Ghazali cakap terang jelas lagi bersuluh. Yalah Ustaz, kalau terang lagi bersuluh pun mesti orang sama kalau itu kebenaran. Tapi ngapa PAS kalah juga? Soal PAS kalah bukan cerita dia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita kena ingat tuan-tuan ibu bapa rahimakumullah. Apabila balak bencana datang, dia tidak kira mu alim ke, mu tak alim ke, mu kaki maksiat ke, mu bentong kali ke, mu botak cing ke, mu kemamak ke, dia tak kira, dia kata. 26 Disember 2004. Tuan-tuan, pantai yang menjadi tempat kita bersantai, pantai yang tempat kita mencari ilham. Nabi sendiri suka tengok air di atas air berjalan. Banyak orang-orang seni mencari ilham di tepi pantai. Bahkan rakyat awam umum rajin ke pantai. Siap bawa bekal nak mandi-manda di tepi pantai. Pantai yang menjanjikan ketenangan dan keindahan tetapi bertukar kepada suatu tragedi. Sebagaimana salah seorang daripada Aceh menyatakan, Ambo tengok dia mari tu macam kepala anaconda. Dia nampak tu hak kepala mari kepala air tu. Macam kepala ular. Subhanallah, hamba tengok sendiri waktu ana berada, dia kata, di dalam Masjid Baitur Rahman di Bandar Aceh itu. Hamba dah pergi tuan-tuan Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya orang Aceh panggil, tak panggil Masjid Baitur Rahman. Orang Aceh panggil, enggak pergi ke Masjid Raya, Pak. Ramai orang melihat bagaimana tuan-tuan puan yang demo rakyat buri kata dia macam mana masjid boleh kesergam indah kukuh lagi pasal apa. Ada setengah orang melihat dalam aku duduk di masjid menyelamatkan diri, hamba dapat tengok suatu bentuk ekor macam seekor ular mengelilingi masjid macam melindungi masjid. Duk musing air tak tudik masuk dalam. Subhanallah. Itu jauh di Aceh. Sebab itu kita nyatakan tuan-tuan. Ketika Kaabah sedang dibasuh dengan air Zam-Zam di Mekah ketika ini tuan-tuan. Kaabah ni, kelambu Kaabah ni dibasuh 2 kali dalam setahun. Antara waktu dibasuh Kaabah ini tuan-tuan, ni waktu musim haji ni. Musim apa? Musim labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Waktu ni tuan-tuan puan, kain Kaabah tu dibasuh dengan air Zam-Zam. Dipercikkan air mawar ke Kaabah tu yang wangi Kaabah tu. Rupa-rupanya
Ketika Kaabah sedang dibasuh dengan air Zam-Zam di Mekah menjelang musim haji kali ini, rupa-rupanya 12 negara yang membagari Lautan Hindi, Teluk Benggala, Laut Andaman hingga ke benua Afrika turut dibasuh ombak tsunami yang sehingga kini sudah mengorbankan hampir 170,000 lebih nyawa. Tragedi sehari selepas hari Natal itu amatlah memilukan dan mengejutkan. Bila jadi kes tsunami, tuan-tuan perempuan, orang Melayu mudah sebut. Walaupun tsunami ni sebenarnya bahasa Jepun. Tapi orang kampung, yalah kita orang Malaysia ni biasa dah dengan bahasa Jepun. Selipar pun selipar Jepun. Suzuki, Kawasaki, Hitachi, Sharp, Sanyo. Nah, apa lagi? Bunyi Jepun belakang. Jadi bila jadi kes ombak ke apa tu? Ombak tsunami, tahu biasa je. Kecek mudah. Tsunami ni tuan-tuan, T-S-U-N-A-M-I. Tsunami itu dipetik daripada perkataan Jepun yang bermakna ombak pelabuhan, ombak besar, ombak jahat. Memanglah orang Jepun dia tidak bertuhankan Allah, maka dia kata ini adalah daripada struktur undang-undang alam. Tak apalah orang yang tidak beriman, mereka menyatakan ini adalah hukum daripada alam. Tapi kalau ulama yang kita harapkan membimbing kita dari sudut ruhaniah pun bercakap dalam televisyen, bercakap ini adalah hukum alam, undang-undang alam. Saya kata itu tidak kena. Kerana apa tuan-tuan? Kalau mu berkecek kata ini hukum alam semata-mata, menunjukkan bahawa orang yang terlibat tu nak mengadu kepada alam. Alam ni siapa? Nak mengadu pada siapa alam? Tolong royak bunyi pada ambuk. Alam boleh berkecek, alam tak berkecek. Jadi kalau mu tuduh ini daripada alam, maknanya kita nak bercakap, nak mengadu pada siapa? Tapi bagi orang beriman yang mengatakan ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia boleh mengadu kepada siapa? Balik mengadu pada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tapi lah tuan-tuan perempuan, macam-macam dah jadi dah. Yalah, dia macam astro jugalah. Macam-macam ada. Macam tu lah tuan-tuan. Tapi orang tak mau ambil periktibaran. Yang minum arak, terus leka minum arak. Yang nak mencuri, nak merompak, terus merompak. Tak boleh merompak besar-besar, ambil galah, curi beg tangan orang dalam bilik. Hak nak katuk kepala orang, katuk. Hak menentang Islam terus. Sebab itu hamba nak ingatkan tuan-tuan, ini musim haji tuan-tuan. Musim haji ni kita kena ingat, dia ada lagu dia. Lama aku tak berlagu dah. Setelah ku hadapkan wajahku di rumahmu, barulah ku sadari keagunganmu. Ya ilahi ya Rabbi, ampunilah diriku, berikanlah bimbingan, kedamaian. Terasa hidup ini tiada berarti tanpa rahmat ilahi. Jiwaku sunyi, ku bermohon setulus hatiku, serahkan jiwaku ini, tunjuklah jalanku. Tu yang orang biaji tu. Tapi kita sini Bollywood juga, macam Ustaz Razali kata tadi. हर घड़ी बढ़ रही है रूप जिंदगी, चाव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल जे बर जियो जो है समा
kalhunahu. Sampai aku pun hafal, bayangkan tuan-tuan. Aku hafal nampak modal tak apa. Tuan-tuan jangan. Lekat lagu tu. Ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Ada orang dalam bencana tsunami, dia menyatakan mana? Orang-orang yang bukan Islam, dia kata apa? Where's God? Mana Tuhan? Ketika jadi kes ni, mana Tuhan? Ada Mak Saleh tengah shoot. Oh, wonderful, wonderful. Mula dia tengok garis hitam putih saya tengah laut. Oh, wonderful, wonderful. Sekali tengok mencongoh lah mari dia. Habis. Allah dia tak main break dia tak main. Ibu-ibu, bapa-bapa Allah, ada yang kata, where's God now? Mana Tuhan ni? Sama macam World Trade Center dulu. Mana Tuhan? Persoalannya ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Mengapa tuan-tuan perempuan? Mengapa kita bila dah jadi sesuatu baru kita nak kata di mana Tuhan? Baru kita nak kenal siapa Tuhan. Selama hari ini kita tidak pernah ambil tahu soal ketuhanan. Yang kita ambil tahu soal ketuanan itu saja. Ketuhanan kita tidak ambil tahu, soal hukum yang didatangkan oleh Tuhan punya dunia, hudud apa, kita tak boleh ambil tahu. Ini semua politik. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Di manakah Tuhan ketika tsunami melanda tuan-tuan? Persoalannya Allah tetap bersama mereka. Sebab itulah kejadian seorang kakak yang kehilangan seorang anak. Yang cukup rapat dengan emak dia tuan-tuan. Dipisahkan tuan-tuan. Belum cerita cik. Seorang nama Cik Zulkifli. Kata silap nama saya. Yang hilang 5 orang anak nun di Batu Feringgi tuan-tuan. Kita anak sakit gigi je. Tak boleh tidur. Tiap malam tak boleh tidur. Ini hilang 5 anak. Allah uji dia. Tak uji kita begitu. Tapi kita tengok seorang kakak tu, dia melihat keajaiban daripada Allah sendiri. Apabila dia sedang mencari anak dia, dia melihat ketika ombak tu datang menggila, dia tengok dalam keadaan kelam kelibut, orang lari semua. Kereta-kereta cepat setinggal, walau sayang. Tapi tengok mari ombak kedua, ambil ombak ketiga, dia lari semua. Saya terlihat seorang hamba Allah, seorang lelaki sedang bersolat di atas batu di tepi pantai. Tidak diusik oleh ombak tsunami yang gila ini. Subhanallah. Habis tsunami melanda negara kita. Tubik cerita dari atas lautan pula ada seorang nelayan sedang solat khusyuk dan khuduk di atas perahu. Juga diberitahu oleh rakannya tidak diusik oleh ombak liar tsunami ini. Orang-orang yang selamat lari semua ke dalam mana? Ke dalam masjid. Tuan-tuan dan bapa rahimakumullah. Begitulah di Melabuh, di Aceh. Begitulah yang ada di kota Kuala Muda. Itu yang ada di Pulau Pinang. Itu yang ada kita nyatakan di mana? Di Bandar Aceh Kota Raja sendiri. Tapi kita nak menunjukkan bahawa barang siapa nak selamat, Allah gayak beri dah. Cantik-cantik sangat dah. Nak selamat di akhir zaman ni, tu masjid. Mana masjid tuan-tuan? Masjid. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kalau kita tengok mengapa terjadinya tuan-tuan. Yalah kita tak heran lah tuan-tuan. Kalau misal kata Thailand tuan-tuan. Baru-baru ni bulan puasa mu ambil 70 orang Islam. Tengah puasa ikat tangan belakang. Suruh jalan macam ular. Ambil pula itu tolak masuk dalam truk. Nak pergi jalan sampai 6 jam perjalanan. Tak mampu kawan dalam van tu, dalam truk tu. Dalam keadaan puasa umat Islam ni. Yang ditembak. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mu ambil 70 orang adik kakak. Sekali Allah Ta'ala hantar nama ombak tsunami. Dia hantar 3 kali pukulan TKO. Habis. Berapa puluh ribu. Subhanallah. Taksin pun pening kepala. Hari tu dia pening juga. Dia kata apa?
Bila jadi kes tak baik, bila jadi pembunuhan beramai-ramai di Masjid Kresik, dia kata, ini semua datang daripada Kelantan, daripada Malaysia lah ni. Ada ejen dia. Ada pusat penganah di Malaysia tu, dia kata. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kita merancang dan Allah merancang, tapi perancangan Allah lebih tepat. Sebab itu tuan-puan, apabila berlaku Perdana Menteri Thailand menuduh Malaysia ada pusat pengganas, mengajar budak-budak sekolah-sekolah agama ni pusat pengganas, kononnya dia ada bukti. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, ini yang kita katakan perancangan daripada Allah. Yang nak jawab tak payah orang PAS yang rajin buka sekolah agama ni. Yang jawab apa dia? Pemimpin UMNO sendiri jawab. Siapa yang jawab? Timbalan Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Najib yang jawab. Dia kata, kami dengan yakin bahawasanya memang kita tidak ada sekolah-sekolah agama yang kita jadikan pusat pengganas. Saya yakin, saya tahulah tuan-tuan perempuan. Dulu tuan-tuan, dia juga yang sama rakyat beri kepada rakyat. Bila pasti ditubuhkan, ini mungkin tempat pusat pengganas. Tapi perancangan daripada Allah, tak payah puak-puak PAS yang jawab. Demo jawab balik. Demo kata apa? Tak ada. Mana ada pusat pengganas? Subhanallah. Oh, marilah kita buat kerja dakwah tuan-tuan. Kita buat kerja dakwah. Muslimin muslimat rahimakumullah, inilah tsunami ni tuan-tuan ya. Betul lah kata Ustaz Rozali sebentar tadi. 26 Disember suatu tarikh yang kadang-kadang dikatakan tarikh maut. 26 Disember 1932 gempa bumi berlaku di China membunuh 70,000 orang. 26 Disember 1939 gempa bumi berlaku di Turki membunuh 40,000 orang. 26 Disember 2003 gempa bumi berlaku sekali lagi di Turki, di Iran, di bam Iran membunuh 45,000 orang. Maka 26 Disember 2004 gempa bumi berlaku di Sumatera yang membunuh 100 lebih ribu orang ini tuan-tuan. Bila dia main ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah, kita gambarkan air ini memang keperluan sebenarnya makcik. Tak ada air nak ambil uduk pun payah. Tak ada air tuan-tuan, kalau suami isteri menikah kahwin, nak ngangkat hadas besar pun tak boleh. Takkan ambil lumpur gomor gitu, gulung-gulung boleh mana. Tak boleh. Maknanya air ni penting, kenduri kendara guna air. Tapi kalau dah terlebih banyak tuan-tuan dia sudah jadi bala. Dia jadi bah, dia jadi banjir. Dia macam bulu hidung jugalah. Bulu hidung ni Allah Ta'ala jadikan duduk di dalam. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan potong bulu hidung bagi licin. Sebab ada tugasnya bulu hidung tu hidup dalam tu. Allah cipta tu ada sebab. Bila kita hidup sesuatu, kalau ada benda-benda berangin, debu-debu masuk, dia jadi oil filter. Dia jadi penapis tu. Tapi kalau bulu hidung tu sikit lah, jadi penapis. Tapi kalau dah banyak, sampai tubik keluar, makna bukan jadi penapis. Dia dah jadi straw namanya. Minum teh tarik dia sampai dulu. Gitu. Macam nyamuk tirus sama-sama tinggi. Benda ni kalau melampau, dia tak elok. Mengapa benda terlampau dia tak elok? Sama kerana perlakuan manusia. Malaikat ni royak pada Allah waktu nak jadikan manusia jadi khalifah. Ya Allah, kan manusia ni mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka ini melakukan kerosakan dan tumpah darah. Kamu nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah tahulah apa dia buat. Sebab itu Allah jadikan kita dengan panduan Rabbani, Al-Quran, As-Sunnah itu. Tapi manusia lebih cerdik, dia nak hukum yang lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Kononnya mereka boleh lebih membangun kalau mengikut cara mereka sendiri. Allahu Rabbi tuan-tuan. Tsunami yang bermaksud Tsunami tak susah untuk nak ajar manusia engkar. Tsunami yang bermaksud taubat segera, usah nantikan akan malapetaka ilahi, itu pun tsunami juga. Tsunami yang bermaksud tak serius untuk nak ajak mendaulatkan Islam, itu tsunami juga. Tsunami tak susah hati untuk nafikan ajaran, untuk nak ajarkan terus mengelirukan Islam.
Dia ajar Islam Hadari. Ada beberapa particular ditulis dalam ruangan Islam Hadari. Saya tengok. Benarlah yang mula-mula tu untuk Islam. Tapi hak bawah ni adik kakak. Semua dunia. Bukan kita tentang dunia. Tak. Dah kita duduk dalam dunia. Kena cari dunia. Itu betul. Tapi inilah slogan mereka. Saya teringat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan Timbalan Perdana Menteri, kata lama dah. Pemuda Islam bukan pemuda kompang. Pemuda Islam bukan pemuda pintu gerbang. Islam bukan dengan slogan. Islam dengan amal. Kata dia. Waktu sebelum masuk UMNO dulu. Dan memang Islam bukan slogan. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba nak mengislamisasikan UMNO. Dengan terjun dalam UMNO. Walaupun dimarahi oleh pak-pak tok guru kita. Tapi dia melihat apa yang berlaku apabila cubaan untuk menjernihkan dari dalaman UMNO sememang tidak berjaya. Tengok hari ni, surat khabar hari ni. 59 kes pemimpin UMNO, ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat di dalam kes yang disebut memanipulasikan wang ataupun dinyatakan ada masalah dari segi disiplin. 59 orang. Tadi hak tubik dan surat khabar dan televisyen, 5 orang lagi. Yang dalam yang kita kata ni kita hebat, kita lah segala-galanya, kita yang boleh bawa kemakmuran, kita selamat, mari tsunami, semua dia. Oh, baru tahu punya bala Allah ni jangan main-main. Sebab itu ini tuan-tuan perempuan, antaranya kita kena ingat beginilah ibu bapa rahimakumullah. Dulu orang marah kata bila Tok Guru ni ajar royak Tuhan ni something. Abu nak tanya, bila Allah hantar tsunami ni, Tuhan something ke tak? Dua saat dia sekarang. Nak tahu something tak something. Hak alim pun ambil juga, hak gedebel pun ambil juga, hak tak comel pun ambil juga, hak budak kecil yang kecil tak tahu apa dia. Hak mengandung, ibu mengandung, kena impik dia apa nama konkrit besi sampai tubi anak keluar dalam kandungan. Something tak something apa? Itu yang Tok Guru royak, tapi demo ni payah. Ada surat khabar, demo cuba kelirukan orang ramai. Tu yang habis dok gagal, Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Kan hari tu, surat khabar. Bulan puasa gitu. Yang kita pula baca, Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Kita baca hak tu, hak tanda soal. Kita tak baca. Kalau orang cermat baca surat khabar, dia buka-buka tengok, Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Baca hak tanda soal tu sekali. Maknanya kata, Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Betul ke tak? Tok Guru ni Aziz letak jawatan. Itu bunyi dia. Tapi tak. Oh, duk gagal kedai kopi. Aku royak dah. Kadang-kadang kita pun kita akui kelemahan kita tak cermat dia kakak. Hak surat khabar ni memang dah kerja dia. Dah memang menjadi ejen kepada UMNO. Itu yang Ustaz Razali sebut tadi. Berapa tahun? 4 tahun merintah Terengganu. Pernah tubik Tok Guru. Tok Guru ajar kita. Tak pernah sambut. Yang ada tubik apa dia? Ada. Bukan tak ada tubik. Yang ada apa dia? Kemiskinan di Terengganu. Nak buktikan bahawa tak boleh mengintah jenis-jenis ulama ni. Kemiskinan Terengganu lah, Terengganu mundur lah, itulah, inilah ibu bapa rahimakumullah. Sebab itu kita kena faham adik kakak. Adik kakak baca surat khabar, bacalah. Harakah beli, jangan tak beli. Biarlah jadi orang yang ada imbal balik. Ni baca surat khabar memanglah. Semua hak ke dia adik kakak. Sebab mereka memang ditugaskan untuk menjalankan beberapa isu supaya rakyat boleh akhirnya timbul dalam hati dan perasaan rakyat untuk menyatakan apa perlu kita lagi kepada pembangkang yang tidak boleh menyumbang apa-apa. Sampai terkeliru habis. Orang bukan Islam pun. Cuba tengok dalam debat perdana.
seorang pensyarah daripada universiti India tu. Dia bukan mengaji akidah pun, dia bukan mengaji syariat dan akhlak pun. Dia boleh berkecek tu. Saya tidak nampak apa-apa yang PAS boleh bagi kepada rakyat Malaysia. Ini saya tak nampak. Sebab apa yang itu agama yang diajar oleh UMNO itu lagi bagus. Itu PAS saya tengok tidak ada memberikan apa-apa. Yang kita nampak ialah sampai semayang 2 imam. Dia pun faham juga semayang 2 imam. Tuan-tuan, jiran saya di Ipoh sekarang ni seorang Cina. Kita bukan jenis kolot. Orang yang berdamping dengan rumah Allah, orang yang nak jalan kepada Islam ni lagi faham akan perasaan orang-orang walaupun bukan Islam yang duduk dalam negara kita secara baik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, cukuplah propaganda nak memburukkan PAS. Sudahlah, ini bukan zamannya. Sebab itu hari ini gagal surat khabar pula kata apa, oh bila Husa Musa sebut Kelantan yang menghantar bantuan dulu ke Aceh, Kelang Kabut pula hak apa nama? Siapa nama Syed Alwi ke apa yang hak di Terengganu Ketereh tu. Oh marah pula dia kata, ini dah PAS pembohong dia kata. Wahai kami yang hantar dulu. Tuan-tuan ibu bapa rahmatullah, PAS bukan nak pada nama. Tapi sekurang-kurangnya biarlah betul-betul merdeka media ni. Ini dia tulis surat khabar tentang ubat. Semuanya kita nampak. NGO pun ada. Ini pun ada. Pemuda UMNO ada. Pimpinan UMNO ada. Walhal berlambak tu lambang PAS tu tolong. Seputih habuk dia pun tak tulis. Maknanya memang demo ni memang tak mau. Kalau boleh tak nak cerita kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh parti Islam ni. Jadi saya kata tak merdeka tuan-tuan. Kalau di kota Kuala Muda Kedah tu, kalau tengok ramai juga jemaah kita, pergi semua masuk. Tunggu Haji Hadi pun ada pergi. Tak nak tulis apa. Bantuan-bantuan, walau kita tahu kita ditekan. Pergi, kutip, sama-sama. Ni hamba balik Ipoh ni. Kita buat lagi, walaupun 26 kita nak hantar ke Aceh. Tapi kita buat kumpul lagi, kalau boleh. Walaupun kita tak nak pergi, kita cuba buat sekadar mampu. Kalau boleh tak bantu semua, jangan tinggal semua. Kita bukan nak nama tadi kakak. Tapi biarlah kita ni merdeka. Rakyat Malaysia ni media merdeka. Jangan dikongkong oleh politikus-politikus ni. Kita buat konsep kesenian Islam. Anjuran Dewan Pemuda PAS Pusat. Mari orang 5,000 orang. Tulis gambar New Straits Times. Hak kecil aja 2 orang. Satu kakak tengah pegang budak. Dah tu gambar ala kecil aja. Macam tadi tunjuk tak ada orang. Wah 5,000 orang. 5,000 tiket habis malam tu. Pemerintah mari nak tengok. Oh PAS buat konsert ni kata boleh ke? PAS buat konsert. Macam mana dia mau buat? Mari pemerintah banyak turun. Ustaz-ustaz turun daripada konsert tu semua pemerintah serbu. Bagaimana PAS ni buat konsert apa semua. Masya Allah. Oh kita sahabat. Kita pun macam manusia biasa juga. Tapi tuan-tuan pemerintah boleh tengok. Kami buat konsert macam mana malam ni. Hak perempuan-perempuan. Hak lelaki-lelaki. Kita pertimbangkan bagaimana artis yang nak keluar, pakaian dia, cara dia melagu, cara dia menyampaikan mesej, apa tujuan dia. Kita tengok tidak ada suasana-suasana maksiat yang akan berlaku. Baru kita buat, kita ada Dewan Ulama, kita ada Dewan Syura, kita bincang semua sebelum buat. Hampir bertahun, hampir berbulan-bulan, baru kita berani buat. Oh, pemberita pun tulis. Tulis gambar dekat 5-6 pemberita. Hak keluar apa? Setaruh keluar, sikit sore je keluar. Tak berani tuan-tuan. Kalau dia bagi tahu, PAS berjaya. Bila berjaya, budak-budak muda buat apa lagi Malaysia Idol lagi? Remaja buat apa lagi jaga permasalahan apa akademi Fantasia lagi? Sebab ada hiburan alternatif Islam. Tapi dia memang tak berani. Pasal apa? Yang menganjur tu PAS. Dia pun nak wayak buri kepada rakyat, PAS ni tak boleh datangkan apa-apa. Wahal akan memundurkan kita. Wahal sebaliknya kalau dia berkawan dengan orang PAS. Sampai ada yang kata, tak makan kenduri orang UMNO, bersembelih apa semua. Kalau orang UMNO buat kenduri, pakat panggil PAS tengok. Habis tak habis? Nak di belah Perak, tuan-tuan adik kakak. Baca doa, panggil semua orang PAS semua. Dan kita nak bagi tahu, kita lagi faham perasaan orang bukan Islam. Hak hebat ceramah dan debat perdana hak India ni, dia sibuk sangat soalkan Islam. Dan saya melihat suatu yang ketidakbaikan yang berlaku dalam debat ini, orang boleh mencemuk Islam depan-depan. Tak ada
hafisan. Dia bukan tahu belajar akidah, syariat dan akhlak, dia faham jurusan dia. Tapi bila bercakap tentang perjuangan Islam, dia nak menyambung juga. Ini berlaku. Jadi siapa yang mengilukan kalau bukan UMNO yang mengajar benda ini? La haula wala quwwata illa billahil azim. Jiran saya orang Cina, tuan-tuan. Orang baca kitab Sami Buddha punya, tuan-tuan. Bukan jenis main-main punya Buddha. Betul-betul baca punya. Tasbih dia lagi besar dari tasbih aku, tuan-tuan. Hak Cina sebelah rumah aku ni. Hak tasbih Pak Sunan Bonang punya, hak besar ni. Baru-baru ni mati, anak dara dia mati. Blood cancer. Anak seorang, suami ada di Jepun. Tak boleh nak balik. Tuan-tuan tahu bila seorang Cina meninggal, mati. Saya baik dengan dia, jiran kita jaga dia. Bila orang Cina mati, kebiasaan cara mereka ini, kurang-kurang simpan mayat, kurang-kurang ada 3 hari. Ada yang 4 hari, ada sampai seminggu. Jiran saya ini simpan mayat 5 hari. Waktu tu bulan Ramadan, saya teringat lagi. Ambo nak tubik rumah pergi ceramah lah, tazkirah Ramadan, nak solat tarawih. Ambo tubik depan tu tengok penuh kereta. Tengok pula tokca mari. Oh, banyak tokca. Hak kuning semua. Kita mari keluar putih sekeban, dia pun kuning. Orang kata masyarakat majmuk ni. Tak apa, itu budaya dia. Lepas tu nak rayak buri, kalau seorang Cina meninggal mati dia, sudah tentulah jiran dia akan sama-sama terasa. Dan dalam cerita tu siapa jiran dia? Akulah jiran dia. 5 hari adik kakak, 5 hari. Yang hamba tengok kawan kita hak Cina Buddha ni, hak berpegang pada ajaran kitab Buddha betul-betul baca ni. 24 jam tak berhenti wirid. Punya nak kata supaya anak dara aku ni pergi ke dalam syurga. Cara fahaman dia. 24 jam wirid. Amin. 24 jam. Bukan pakai kaset. Mulut ni, hak Tok Sami ni, keliling mayat. Amin. Ambil barang pun. Amin. Wirid jalan. Sampai hamba nak tidur malam. Sampai hari-hari dengar. Selalu baca. Pak kul baca 3 kali. Bismillah baca 21 kali. Tapi hari-hari duk dengar sampai 5 hari dah. Malam waktu hamba nak tidur sampai tersilap. Silap itu. Majmuk punya pasal. Majmuk punya pasal tu yang banyak nyamuk sekarang ni. Kerajaan risau pada denggi pula ni. Ni, surat khabar pula. Bising pasal denggi. Memang Allah akan uji kita dengan sedikit ketakutan. Dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Itu disebut dalam suratul Baqarah. Persoalannya macam mana kita nak sedar, tuan-tuan? Sedangkan yang ada ialah tetap macam biasa. Bang Roslan, saya nak nyanyi lah. Awak nak jadi Malaysian Idol ke? Awak nak nyanyi lagu apa? Saya nak nyanyi lagu Bila Israel Datang Memanggil. Ada dalam Malaysia ada lagu Bila Israel Datang Memanggil. Kirim salam awal-awal. Kok lah ada lagu-lagu berentak Islam sikit dalam Malaysian Idol, tuan-tuan. Tak ada. Kok lagu Rehan pun jadi Allahu Yazami jabnate ya jahan jabnata चांद सूरज नते आज़मा जब नता राज़ी हमें किसी पर आया जब नता. Kod ada lah bunyi lagu zikir nafas tu. Itu zikir nafas lah tu nama, tapi lagu lah. Macam kita duk wirid tahlil lagi tu lah. La ilaha illallah. Tapi kena jaga juga wirid la ilaha illallah tu biar betul-betul. Jangan jadi macam bulan Ramadan hari tu. Hamba tengok ada satu surah tu, Masya Allah. Imam tu jenis pelan. Orang makmum nak laju.
Imam pun la ilaha illallah. Sekali makmum tengok, oh lambat sangat imam. Dia pun la ilaha illallah. Imam tengok, oh laju pula belakang ni. Kena laju pula ni. La ilaha illallah. Udah melengok la ilaha. Lama-lama. La la ilaha illallah. Mana tak boleh lagu tu. Cina bukan nak pandu pada agama orang lain. Dah. Tapi begitu. India lah tak apalah cara India. Yededo kavan konde ennai dette chindrade pulun tanul tungirin diskade pande kondrade. Pak cik tu tahu tu. Cakap mana mu? Sebab itu ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah. Sempena tsunami, dek kerana tsunami mari. Sebab Allah nasib baiklah tuan-tuan. Ya. Itu hak kata molek, hangpa kata molek adik kakak, kan? Pak Allah kata kita tidak akan menyambut sebarang upacara, konsert ataupun berbagai hiburan sempena dengan kita bertafakur mengenangkan mangsa tsunami. Artis-artis pun sonok. Terima kasihlah Pak Allah, saya sonoklah kerana apa? Memang patutlah Perdana Menteri kita bercakap begitu, ya. Kita seharusnya berasa sedih dengan masa tsunami, ya. Ya, kita kena berasa simpati. Jadi eloklah sangat. Saya setujulah dengan Perdana Menteri kita yang memang faham keadaan ni. Jadi saya sebagai artis, saya menyokong penuh, ya, Perdana Menteri kita kerana membatalkan semua konsert. InsyaAllah tahun depan kita buatlah balik. Namun nak ada titik noktah tak jumpa dia kakak. Hak hiburan ni tak jumpa. Kecualilah ada sebuah pertubuhan Islam, ada parti Islam yang betul-betul nak bawa juadah kerohanian yang bersumberkan hiburan alternatif Islam. Kamu boleh. Dulu tak buruk jadi buat molek-molek dah. Di Pantai Batu Buruk. Bukan tak boleh buat apa-apa. Hampa pun terlibat sama. Buat konsert tak apa. Dikir barat. Hak comel-comel. Lirik bagus-bagus. Ni benar selalu. Break dah. Dia kata. Dulu ada kuliah. Lah ni tak ada kuliah. Tazkirah untuk ahli-ahli kerajaan tak ada. Dulu Tuan Guru sendiri menteri besar sendiri turut. Tapi tak pernah tubik surat khabar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak mengingatkan juga bahawa tuan-tuan perempuan, bila kita melihat Barisan Nasional menang, kita tengok sendirilah bagaimana tol naik 10%, minyak naik, barang naik. Tu yang BN tu. Apa BN tu? Barang naik. BN berapa naik? BN baru naik. BN banyak naik. Sampai ke kanda Datuk Seri S. Sami Belu pun pening kepala bau-bau ni tuan-tuan. Bayangkanlah dia sebagai menteri yang jaga jalan apa semua. Tiba-tiba MRR tu kepung retak. Jalan buat tempurung, tumpur lagi, jatuh lagi, begitu begini. Kadang-kadang demo sama demo, tak apa-apa sebulu. Orang no marah pada Datuk Seri, tak jawatan lah dia kata. Tak boleh buat lah. Sampai Datuk Seri Azamil Belu terasa di hati dia. Kadang-kadang sampai rasa dia nak menyanyi. Begitu banyak lebuh raya, ada retak dan tak rata. Tapi aku orang biasa, hanya Menteri Kerja Raya. Aku pun dah lupa. Aku dah lupa sebenarnya liriknya tuan-tuan. Tapi begitulah lagu Siti Nurhaliza yang dinyanyikan. Ada orang tak email ke Ana. Dia kata, Ustaz ni nyanyi lagu ikut bukan cinta biasa. Dia kata, panjang lagu tu, kamu tak bawa balik.
Sebab tadi ibu bapa rahimakumullah, kalau kita melihat air pula tengah kelang kabut nak diswastakan. Tuan-tuan kena fikir, bukan kata air saja nak diswastakan. Tu punya berani adik kakak tu. Mursyidul Ampah kita goyak. Siap-siap ke bulan dah. Siap-siap goyak dah. Kita cuba buat sendiri. Tak mau campur kerajaan. Jangan swastakan. Dapat di kerajaan, Masya Allah, semua nak swasta. Ni cadangan dispensary. Hospital Putrajaya dan Selayang. Menteri Kesihatan menyatakan bahawa kita nak supaya kalau boleh kita cadangkan tempat nak ambil ubat di Hospital Putrajaya dan Selayang ni, kita swastakan. Makna kata rakyat kena bebanan nak beli ubat. Takut besok menjangkit sampai hospital kerajaan. Kita tak ada PT. Nak beli ubat selalu berkarung-karung ni bolehlah dapat di hospital kerajaan. Tapi kalau dah diswastakan besok dispensary hospital ini, kita kena bayar. Nak cari PT dari mana? Dah semua naik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kalau kita tengok, kita jangan rasa heran adik kakak. Dan kita rasa, jangan rasa goyah dengan perjuangan Islam. Cuba renung kalau di Kelantan, Pak Penggal sudah tuan-tuan. Subhanallah. Tok Guru jalan molek aja. Alhamdulillah semua makmur. Tidak ada masalah apa. Begitu yang kita cuba buat tu hari tu. Di mana? Di Terengganu ni tuan-tuan. BN Rampah. Royalty lah, buat itu, buat ini, kata tak boleh. Penghinaan media Barisan Nasional, katalah kemiskinan di Terengganu dan sebagainya. Tapi bila mungkin UMNO menang, BN menang, rakyat jadi kaya. Apa nak tengok, mana dia yang kata kaya tu? Mana kaya dia? Tu sebab itu jugalah tuan-tuan. Sebab itu kalau tak kaya PT, kaya akidah lagi cantik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita juga menyatakan hari ini macam-macam dah berlaku. Cerai-berai makin banyak berlaku. 15,549 kes tahun 2003. 15,549 kes. Itu sebab isteri-isteri kena jaga ni. Suami kalau pergi ke Mekah, balik-balik ni, make up cantik-cantik. Suami dah tinggal sebulan dah ni. Kita jagalah sebagai isteri soleh, jaga elok-elok. Kata orang tak boleh make up luar. Kita make up dalam rumah. Ni sambut suami aku nak balik Mekah dah ni. Abang pun telefon dari Kelana Jaya. Turun-turun Mekah itu. Abang pakai telefon. Berapa lama lagi sayang? Kata. Macam iklan. Lagi 2 jam. Lagi 2 jam. Isteri solek lama-lama. Ni suami bawa ni. Kain kelawar, kain telekung, purdah. Semua bawa daripada Mekah beli. Berkarung-karung. Nyanyi lagu tu dia. Alawan cangkul, cangkul cap buaya. Tu bukan semangat lagi suami nak balik. Aku tahulah. Aku pernah merasa tinggal anak bini aku bila di Mekah tu. Kita tahulah macam ada perasaan tu. Sebulan dia kakak. Tu tak lama sebulan. Oh bila nak balik, Allahu Akbar. Bayang kalau isteri kita, Masya Allah, pakai bedak lawa-lawa. Ustaz ambo ni hitam pun pakai hak putih-putih juga. Semua putih-putih. Lepas tu ambil pensel 2B anak kita. Ambil, buat garisal sikit. Lepas tu mata pun buat eyeshadow tu. Hak kala-kala tu. Tu suami bukan cakap lain ni, makcik. Buat eyeshadow. Atas warna merah, tengah kuning, bawah hijau. Tutup mata, terbit light, buka mata, hitam putih tu depan. Barulah pakai pula baju beli kat butik ke apa-apa. Comel, tunggu. Tepi rumah, minyak wangi spray sikit. Suami dari jauh, Assalamualaikum sayang. Bau minyak wangi dah masuk, Masya Allah. Buka, tengok, Masya Allah. Isteri aku macam model India lah dia kata. Tak payah dia tengok Bollywood dah. Ini buka-buka pintu pakai berkembang. Budak sejuk tepek. Rambut pula Petronas menara berkembang dulu. Ambil kayu satu gedegang. Congor lepas pintu macam tu. Suami pun nak balik. Seronok ni. Assalamualaikum sayang. Sekali tengok. Cangkul pun cangkul lah. Kita macam film-film Ramli. Pahlawan cangkul. Kena jaga semua dia kakak. Macam-macam. Kita kena ingat. Saintis Australia semalam menyatakan bahawa
Sebahagian besar bumi masih dalam keadaan belum stabil dan kekerapan gegaran mungkin berlaku sehingga berminggu-minggu lamanya. Maknanya tuan-tuan, sejurus selepas gempa bumi 9.0 pada skala Richter, iaitu gempa bumi yang disebut ombak besar tsunami yang menyebabkan tsunami ini, ahli geofizik Amerika Syarikat berkata, kejadian itu menjejaskan putaran bumi dan mengubah secara kekal peta di Asia, iaitu kita punya negara-negara yang dekat Asia ini, dengan menyebabkan beberapa pulau kecil terangkat sehingga 20 meter. Masya Allah, tuan-tuan. Bumi dah tak serupa dulu. Maknanya adakah bumi ini sudah tua, maka dia sudah kadang-kadang berasa sakit, ataupun bumi ini seolah-olah miang-miang keladi, makin tua makin menjadi. Renung dan fikirlah tuan-tuan. Kerana maut tidak akan berganjak kalau sudah sampai waktunya sesaat ataupun lepas dari sesaat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebab itu saya menyatakan bahawa bila dah terjadi proses ombak besar tsunami ini, maka ambillah pengiktibaran. Orang UMNO khususnya kena ambil pengiktibaran. Bila Mufti Perak mewakili Mufti seluruh Malaysia mengatakan syuruh heboh adalah haram, kamu jangan nak melawan kata Mufti. Kamu jangan nak ambil otoriti sebagai seorang Mufti pula menyatakan, oh tak apa, itu nasihat. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalil qat'i menyatakan agak, judi, menyembah berhala, bertenon nasib itu adalah merupakan pekerjaan keji atau perbuatan syaitan. Adakah kita nak goyak bunyi kata itu bukan Allah Taala nak goyak hukum, dia nak goyak nasihat saja. Kita nak goyak lagu tu ke? Sama dengan Syekh Mufti, dia ada autoriti. Takkan dia keluar kenyataan keputusan begitu sebelum dia buat penyelidikan. Maka dia katakan syu'aib haram. Tapi nampak gayanya pada 23 Januari yang lalu. 23 Januari tak silap saya. Atau 23 Disember. Wallahualam, saya tak ingat. Tapi minta maaf, TV3 sendiri telah menunjukkan bagaimana suatu promosi hebat mengenai mereka nak buat suatu karnival syur heboh bagi musim tahun 2005. Mana lagi yang dikatakan orang nak dengar kata ulama-ulama? Sebab itulah dalam sepotong hadis sebagai masa penamat ini tuan-tuan, saya nak mengingatkan kita mungkin sudah sampai pada zaman ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد أو كما قال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuan-tuan, dia bertemu dengan para sahabat, dia berdoa, Allahumma, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sahabat, di depan sahabat. Dia apa yang Rasulullah berdoa di depan sahabat, minta apa kepada Allah ketika itu? Kata Nabi, ya Allah, jangan kau temukan aku. Dan mudah-mudahan kamu pun sahabat-sahabat. Ini benda serius tuan-tuan. Ini benda amat penting. Kalau Nabi minta dia tak ketemu, sahabat-sahabat aku pun minta, ya Allah, janganlah kau temukan, ya Allah. Temukan dengan apa? Janganlah kau pertemukan kami dengan suatu zaman. Di mana apa dia? Ketika la yuttaba'uhu fihi al-'alim. Ketika yang disebut suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi. Rasulullah minta jauh. Dan sahabat-sahabat jangan jumpa zaman ini. Tapi adakah kita sekarang sebenarnya sudah berada di zaman itu? Apabila seorang ulama mengeluarkan suatu fatwa, tiba-tiba orang lain boleh mempertikainya. Agak-agak saya tuan-tuan, inilah garisan itu, inilah waktu itu, inilah zaman itu. Sebab itu tuan-tuan kena bersama-sama. Tidak ada kompromi lagi bersama maksiat. Ayo memperkukuhkan barisan kita, barisan alternatif, memperkasakan perjuangan parti Al-Islam Malaysia PAS. Ini sahajalah jalan yang kita harapkan kembali insya-Allah.
kalah bukanlah penentu kepada kita tidak terus berjuang. Walaupun saya tahu dan yakin dan percaya bahawa mungkin ada sedikit rasa keresahan di dalam jiwa. Memang Allah takdirkan begitu. Manusia diuji. Tetapi marilah sama ibu bapa rahimakumullah, kita ingat bahawa al-mustaqbalul Islam, kemenangan pasti untuk Islam. Maka jangan lagi kita rasa goyah. Jangan lagi rasa menunggu. Jangan lagi ikut mengikut. Mestilah ada suatu pengukuhan akidah, syariat, akhlak bahawanya kita lahir sebagai umat Islam. Kita mesti meletakkan yang dikatakan oleh Allah SWT, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang tinggi itu, marilah sama-sama kita serapkan, kita sematkan dan kita amalkan dan kita pertontonkan untuk kita kembali mengamankan dunia ini insya-Allah. Marilah sama-sama ibu bapa rahmatullah, mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita insya-Allah. Walaupun terlalu banyak lagi isu yang perlu disebut, tapi mungkin atas masa yang tidak mengizinkan, kita bertemu insya-Allah jika panjang umur, doa mendoakan antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan kita terus kekuatan untuk perjuangan kita insya-Allah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama ibu bapa rahimakumullah, kita menutup majlis kita ini dengan beberapa kali takbir. Mudah-mudahan takbir ini bergema di mana-mana insya-Allah. Sebagaimana sebelum kita menghadapi pilihan yang itu, kita teruskan kembali, kita gegarkan kembali dengan zikrullah, dengan kalimat thayyibah, kalimat takbir insya-Allah. Dan teringat saya tuan-tuan, di belah kanan kita ada sedikit VCD dan kaset-kaset untuk bekal jalan pulang saya insya-Allah. Boleh dapatkan yang terbaru dan sedikit produk minda untuk anak-anak kita belajar gaji insya-Allah. Boleh untuk menghafal dan sebagainya, ada dijual di belah kanan insya-Allah. Walau bagaimanapun 3 kali takbir, mudah-mudahan insya-Allah Terengganu akan kembali kepada perjuangan Islam yang sebenar. Takbir! 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 Walillahil hamd. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada mungkin daripada UMNO dan Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.